Negeri Perak Darul Rizwan antara salah sebuah daripada 13 buah negeri yang membentuk Malaysia. Terletak di utara semenanjung Malaysia, negeri Perak menjanjikan kelainan kepada pengunjung kerana sangat terkenal dengan pelancongan alam semula jadi, tempat bersejarah, taman timah dan sebagainya. Negeri Perak juga merupakan sebuah negeri di Malaysia yang masih lagi mengekalkan seni bina bangunan yang bercirikan warisan pengaruh barat yang sangat mempersonakan pelancong. Jika anda inginkan percutian yang bercirikan ketamadunan dan semula jadi, jangan lepaskan peluang untuk melawati negeri Perak. Hamparan alam kali ini akan membawa anda mengunjungi tempat-tempat menarik di Kampar dan Gopeng yang kurang diketahui seperti Greenwich Kampar, Kampar Reform, air terjun Batu Berangkai, Gua Tempurung dan air terjun Lubuk Timah. Kampar sebenarnya masih menyimpan pelbagai tinggalan pekan-pekan kecil yang mungkin wujud sejak zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Antaranya ialah Pekan Temuh. Walaupun kelihatan tua dan usang, tetapi pekan ini sebenarnya menyimpan pelbagai kisahnya yang tersendiri. Okey, sekarang Syikin berada di Pekan Temuh. Pekan ini diberi nama Pekan Temuh kerana terdapat dua batang sungai yang bertemu suatu ketika dahulu. Ini lagi satu Syikin nak kongsikan dengan anda semua. Pekan ini suatu ketika dahulu teramat-amatlah sibuk kerana ia berada di tengah-tengah di antara Kampar dan Tapah. Tapi sekarang bangunan-bangunan lama yang masih teguh berdiri di pekan ini seolah-olah memanggil Syikin untuk menerokai khazanah lama yang bila-bila masa akan musnah di mamah kemodenan. Suasana petang yang redup membuatkan Syikin merasa sayu. Banyak perkara yang bermain di fikiran tentang Pekan Temuh ini. Pekan ini secara beransur-ansur sepi dan dibunuh kepentingannya kepada penduduk-penduduknya sendiri. Apa yang pasti, penduduk Pekan Temuh ini peramah dan tidak lokek dengan senyuman. Pertempuran Kampar yang bermula dari 30 Disember 1941 dan berakhir pada 2 Januari 1942 merupakan pertempuran hebat melibatkan tentera British dan India dengan tentera Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Okey, sekarang Syikin nak laluan tentera Jepun untuk naik ke atas. Jom. Dalam usaha untuk mengelak dari pengkalan udara tentera British di Kuala Lumpur ditawan dan melewatkan pergerakan tentera Jepun, British telah mendirikan kubu pertahanan Kampar yang turut memiliki lapisan pertahanan semula jadi yang ampuh. Pada subuh 30 Disember, 2 hari selepas tentera Jepun menawan Ipoh, pasukan meriam mereka mulai membedil Rabung Kampar dari kedudukan di Jalan Malim Nawal yang dibalas oleh pasukan meriam tentera British. Ini merupakan permulaan kepada pertempuran Kampar yang dengan sengitnya berlangsung selama 4 hari. Pada 30 Disember 1941 sehinggalah 2 Januari 1942,
Bukit ini telah menjadi saksi pertempuran yang hebat di mana gabungan tentera British dan Punjab cuba menyekat kemarahan tentera Jepun. Apa yang menariknya adalah pertempuran itu telah memperlahankan pergerakan tentera Jepun untuk menawan tanah Melayu. Tapak di mana pertempuran ini berlaku dikenali sebagai Rabung Hijau. Rabung tersebut bersama dengan rabung yang berdekatan iaitu Rabung Thompson, Kennedy dan Cemetery bertentangan dengan jalan utama ke selatan dari arah Ipoh dan mempunyai kedudukan yang sangat strategik. Ini adalah kubu pertahanan awal tentera British Punjab dalam menyekat kemarahan tentera Jepun daripada bawah. Seperti yang kita lihat tadi masa kita naik, kubu ni kita tak dapat nampak pun. Pertempuran ini merupakan kekalahan pertama tentera Jepun dalam misi menawan Malaya. Meskipun pertempuran ini merupakan kejayaan buat tentera bersekutu, namun kekurangan pasukan tambahan untuk membantu tentera British menyebabkan mereka terpaksa berundur ke Slim River. Kami pulang dengan 1000 harapan. Janganlah di kemudian hari adanya penjajah yang ingin menjarah negara tercinta ini. Jika anda seorang yang sukakan keindahan, air terjun Berangkai ada jawapannya. Air terjun ini merupakan salah satu destinasi pelancongan yang indah di bumi Kampar ini. Anda akan disajikan dengan pemandangan suasana perkampungan Melayu tradisional dan orang asli sebelum sampai ke destinasi ini. Terletak 2.5 km dari bandar, air terjun Batu Berangkai ini merupakan salah satu destinasi pelancongan yang terdapat di Kampar Perak. Macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan di sini. Seperti contoh, berkhemah, berkelah, bermanda-manda dan yang paling suki minat, menghayati keindahan alam. Kalau penonton semua nak tahu kenapa air terjun ini dipanggil air terjun Batu Berangkai, nampak tak kat belakang? Batu dia berangkai-rangkai. Itulah sebabnya air terjun ini dipanggil air terjun Batu Berangkai. Tersembunyi di sebalik perkampungan ini, sayup-sayup terdengar gemercik air dalam kesunyian alam yang penuh dengan flora dan fauna. Syikit terpesona dengan keindahan airnya yang hijau serta batu-batu tersusun rapi secara semula jadi. Tapi pengunjung yang ingin ke sini, tolong berhati-hati. Selain airnya yang dalam, kawasan ini juga terdedah kepada kejadian kepala air. Ladang, makan dan menginap. Apa pendapat anda mengenai tagline ini? Refarm yang terletak di Kampar ini menjanjikan pakej percutian yang lengkap untuk anda seisi keluarga. Suasana panorama indah berlatar belakangkan gunung ganang serta flora dan fauna membuatkan anda terasa damai. Okey Patrick, boleh tak kalau Patrick cerita dengan Shikin tentang latar belakang tempat ni? Okey, tadi saya sudah bawa pergi jalan-jalan tempat ini. Sebelum tu sini memang satu hutan saja. Hutan sama palm oil estate. Okey. Okey, kerana untuk projek ini untuk saya berharap family saya sama saya berharap kita nak buat satu tempat untuk pengunjung boleh relax sikit dan juga kita nak buat satu taman belah ikan, belah binatang untuk budak-budak, untuk family boleh ada tempat, ada Ini tempat untuk keluarga beriadah macam tu lah. Betul. Itulah kita start kita punya projek ini. Apa yang menarik adalah terdapat air terjun buatan yang mengalir ke dalam kolam-kolam yang terdapat di sini. Anda boleh memilih untuk mandi di kolam ini dengan seisi keluarga. Di tepi kolam ini juga disediakan pondok-pondok untuk pengunjung beristirahat. Berapa besar Patrick you punya tempat? Keluasan 26 ekar untuk seluruh tempat ini. Ada setengah
bukit, dekat bukit ada cerun. Oh. Selalu kalau orang sewa basikal kat sini, ke dia part of the activity ke atau sewa? Untuk sewa. Untuk sewa. Yang ini sekarang RM5 untuk 2 jam. Oh, okey. Ya, sekarang kita sudah sampai tempat villa Aha. yang kita jumlah ada 4 villa dekat sini. 4 villa, okey. Setiap villa ada 2 bilik. Aha. Dalam ada living area, ada kitchen, ada balcony. Aha. Belakang sini juga ada private pool yang khas untuk siapa yang tinggal dekat villa. Okey, kiranya satu villa 4 orang. 6 orang. 6 orang. Oh, Kerana dia ada 2 bilik. Satu bilik boleh muat 2 orang, lagi satu lagi untuk 4 4 orang. orang. Oh, okey. You boleh buat BBQ, you boleh masak sini, you boleh bawa makanan, buat piknik dekat sini. Kira macam rumah you lah ni. Ya, Okey. rumah yang paling selesa. Okey, okey. Dalam farm ini, selain yang dekat villa, kita lagi ada farm stay. Paling luar biasanya bilik 2 orang kerana kita buat sampai macam meme cave, Oh, gua. Gua. Dalam gua. oh. Ah. Uish, menarik tu. Ya. Oh, Kenapa binatang ni? ostrich. Ostrich, betul. Dia ni telur biasa ini besar. Dia boleh sampai 60 kilogramnya barang, kena pun tak ada rasanya. Oh, kiranya kalau dalam setahun tu berapa kali dia bertelur? Boleh sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Oh. Kadang-kadang 2 bulan pun tak ada sebiji. Ah. Ada berapa banyak haiwan yang you letak dekat sini? Dekat 10 jenis lah. 10 jenis. Tapi yang haiwan kita belah dekat sini semua makan sayur. Bukan makan daging. Oh. Ini tahu? Ini tak tahu. Ayam mutiara. Oh. Burung Ini tahu? merah. Burung merah. Tapi dia tak naik dia punya belakang tu. Dia depends on the mood juga. Ada mood baru dia naik. Kalau dia rasa dia cantik, dia naik lah. Betul. Macam Patrick sendiri, ada harapan tak untuk tempat ni, untuk refarm ni? Kita harap lagi boleh tambah facilities yang boleh sesuai untuk public selain daripada mandi saja atau binatang, organik sayur, lagi facilities yang lain untuk boleh muat lebih pengunjung. Saya berharap Patrick punya harapan tu berjaya Patrick dapatkan. Terima kasih. Tadi Patrick kata ada boleh bagi ikan makan, betul? Betul. Boleh bawa saya? Boleh, jom. Jom. Ini first time kan you sini. Sebelum tu tak pernah. Tak pernah. Bukan tempat ini kita yang paling utama untuk membela ikan kerana kita ada air dari air bukit. Ini memang sesuai untuk ikan, sar-saran, semua air dekat sini semua dalam air bukit yang belakang bukit sini. Kolam renang you pun masih guna air bukit juga? Tak sejuk ke? Kalau tengah hari dia kurang sejuk. Dia kurang sejuk lah kalau pagi, Awal pagi petang. ada sejuk. Sikit sejuk. Anda terlalu letih untuk bersiar-siar? Tidak mengapa. Anda boleh pergi ke restoran Refarm untuk menikmati rasa makanan segar yang terdapat di sini. Kalau penonton nak tahu, makanan dan minuman di sini semuanya berasaskan bahan mentah di sini. Patrick, Ya. apa menu yang you sediakan di restoran ini? Okey, sini makanan banyak jenis ada. Tapi saya boleh recommend yang makanan yang ikan air tawar yang kita sendiri belah. Yang ikan talapia tadi? Betul-betul yang tadi saya tunjuk. Lepas tu kita ada tanam sar-saran organik yang dekat kita punya kebun organik. Okey. Yang inilah saya recommend untuk Kiranya memang pengunjung yang istimewa dekat sini Ya. lah. Jadi hari ini, apa yang Patrick akan bagi Shikina makan? Okey, ada ayam, ada sayur, ada ikan. Lepas tu nanti saya tunjuk apa jenis makanan. Oh, inilah ikan talapia masak batung. Betul? Ya.
sos batung. Sos batung. Yang saya sediakan hari ini goreng. Oh, ini Boleh goreng. steam, boleh steam, goreng. boleh goreng. Tom yum. Yang ini sup tom yum. Sup tom yum ni kita ada serai, ada fish cake, ada sasaran udang. Ya. Okey, hidangan ini ayam pedas. Ayam pedas. Ya. Dalam ada udang kering, ada cili, ada daun kari, sama kita sendiri sos lah. Dan memang kalau you suka makan pedas, ini punya resipi yang Kuah dia macam kuah yang batung tadi bukan? lain. Dia Lain. rasa lain. Oh, okey. Yang ini seasoning tauhu, hot plate tauhu. Ni yang Bawah tahu ada- telur tu ke? Tauhu telur. Betul? Betul. Dalam ada ayam, ada udang. Okey. Ini jus makisa. Oh, ni? Oh. Oh, macam ni jus dia? Dalam dia ada isi buah-buahan, dia Ah. ada dia punya biji. Tapi yang buah ini memang vitamin C yang tinggi. Okey. Baik Kiranya untuk ini kulit, baik untuk kesihatan. kesihatan. Jadi inilah orang kata jadi menu utama lah. Betul. Kerana yang buah ini kita tanam organiknya. Okey. I cuba. Ini masam-masam sedap. Kan? Masam manis. Menu masakan di restoran ini berasaskan kesihatan, memenuhi cita rasa anda dan semestinya syikin. Apa yang pasti, ianya halal. Homestay Mesah Hilir Residence terletak di Kampung Gunung Mesah Hilir, Gopeng, Perak. Perjalanan ke homestay ini mengambil masa kira-kira 20 minit sahaja dari tol Bandar Gopeng. Okey, Kak Vita. Boleh tak kalau akak cerita dengan Syikin tentang latar belakang homestay akak ni? Sejarah dia ditubuhkan dalam tahun 2013. Okey. 2013. Macam siapa yang mendorong akak untuk membuka homestay ni? Sebenarnya homestay ni adik akak yang punya. Oh, ya ke? Bukan akak yang punya. Akak cuma menguruskan saja. Selain daripada homestay ni ada homestay lain? Tak ada. Tak Cuma ada dua buah ni aja. Mula satu buah, lepas tu dia tambah lagi satu. Oh, yang tepi tu kan? Kalau macam satu buah ni ada berapa bilik? 2 bilik. 2 bilik ni boleh muat dalam 4. Macam lebih kurang macam tu lah. 2 bilik. Selalunya yang datang keluarga ke atau kawan-kawan Berkeluarga pun ada. Pelajar pun ada. Macam tu lah. Kiranya kalau datang sini memang aktiviti yang macam gua, pergi gua tempurung, ke kandu macam tu ada yang lah. pergi gua, ada yang masuk gua, mendaki gunung Gunung Kandu, lepas tu rafting. Lepas tu ke persinggahan perkahwinan ke, ataupun anak-anak nak pergi konvo dekat Utah tu. Oh, yelah Utah dekat sini. Hampir dan gampang kan. Ataupun matrik, Gopeng. Okey. Homestay ini menawarkan perkhidmatan penginapan kepada semua, terutamanya kepada sesiapa yang berminat untuk merasai suasana kehidupan di kampung yang nyaman serta damai. Rumah kayu tu satu bilik, 2 bilik? Tak ada bilik, cuma bilik air je. Oh, kira macam masuk tempat tidur, bilik air. Cuma bilik air saja. Dalam tu tak adalah aircon, cuma ada kipas. Ada TV, ada peti air. Ada satu katil kelamin, satu katil bujang. Kini boleh macam 3 orang lah dalam tu. 3 orang, 4 orang boleh lah. Ataupun nak tambah tidur kat bawah. Antara kemudahan yang disediakan di homestay ini adalah 2 bilik tidur, ruang tamu, ruang memasak dan tandas. Macam akak sendiri, akak ada harapan tak untuk homestay akak ke? Macam dalam 5 tahun akan datang, akak nak homestay ni jadi
lebih berkembang ke? InsyaAllah lah, insyaAllah. Mestilah. Sebab ini pun adik kan. Kita bantu dia. Adik akak ni duduk dekat Kelang. Oh, kiranya akak lah yang memantau. Akak tinggal kat kampung, jadi akak yang uruskan. Oh ya, jika anda ingin merasai suasana kampung dan tidur di rumah kayu, Homestay Mesar Hilir Residence adalah tempatnya. Menarik bukan? Meneroka ke Gua Tempurung Gopeng Perak memberikan pengalaman menarik buat Shikin. Lukisan alam, gua ini boleh diibaratkan galeri lukisan semula jadi kerana di dalamnya terdapat objek-objek yang menyerupai manusia dan haiwan yang berusia jutaan tahun. Menarik bukan? Gua Tempurung ialah sebuah gua batu kapur yang terdapat di Gopeng Perak. Namanya diambil sempena bentuknya yang kelihatan seperti tempurung kelapa dan panjangnya sekitar 1.9 km dan dipercayai telah wujud sejak 8,000 sebelum Masihi lagi. Kat sini Shikin nak kongsikan 2 fakta menarik dengan penonton semua. Fakta yang pertama, gua ini terdiri daripada 5 buah kubah yang besar di mana setiap kubah ini mempunyai stalaktit dan stalagmit yang berbeza. Selain daripada itu, setiap kubah ini juga mempunyai aras air, suhu, kandungan batu kapur dan marmar yang berbeza. Menarik kan? Fakta yang kedua, gua ini pernah menjadi tempat perlindungan tentera komunis daripada serangan Angkatan Tentera Malaysia. Jom kita terokai gua ni. Ketika kaki melangkah ke gua ini, Shikin sudah pun terpesona dengan lanskap semula jadi gua ini. Dengan ditemani lampu neon, jelas kelihatan batuan stalagmit dan stalaktit yang terukir indah. Cik Shikin ya? Betul. Okey, Saya. Cik Shikin. Hanya daripada pihak Gua Tempurung, kami nak tunjukkan Cik Shikin bentuk-bentuk keadaan dalam Gua Tempurung, apa yang unik, apa yang asal daripada mana Gua Tempurung itu terbentuk. Boleh? Okey, Boleh? silakan, boleh kita gerak. Okey, yang ini macam kita tingkap pintu gua, tingkap gua kami panggil dia tingkap gua. Oh, ni tingkap Setiap gua. pada sebelah petang, pada pukul 3 sampai pukul 6 petang, kawasan sini adalah kawasan paling unik. Sini macam ada cahaya lampu masuk ke dalam. Oh. Tapi bila ada matahari sajalah. Bila malam dia gelap lah. Bila malam dia gelap. Okey, dah habis. Mengikut sejarah, gua berusia 8,000 tahun ini ditemui pada 1887. Majlis Daerah Kampar kemudian membangunkan Gua Terbabit sebagai salah satu lokasi pelancongan di Perak. Sekarang kita berada di tempat di mana kalau permulaan di sini kita tempat orang bila naik gua sahaja, kita akan berehat di sini dulu sebagai tempat yang permulaan untuk kami bagi talimat untuk aktiviti seterusnya. Kira di sinilah Kira di taklimat sini, tempat permulaan. taklimat. Oh, okey. Okey, di sinilah tempat kami bagi tahu tentang sejarah Gua Tempurung. Oh, okey. Okey, sejarah Gua Tempurung kita dijumpai pada tahun 1887. Okey, 1887. Okey, oleh penduduk peribumi kat sinilah. Jadi pada tahun 1994 sini dijelajah semula. Okey, oleh orang-orang yang buat untuk komersial. Okey, pada tahun 1996, okey, kawasan ini dikomersialkan untuk kawasan pelancongan. Oh, 1996. Okey, okey. Okey, bila sampai di sini sahaja selalunya orang-orang tua Cina. Okey, dia orang datang sini, okey, dia orang nak naik tangga lah. Bila naik tangga sini kami gelarkan kawasan ini tempat ayah. Ayah, sebab? Okey, ayah. Sebab bila dia orang tua Cina, bila dia tengok atas, ayah banyak tinggi oh. Aduh, ayah, sakit lah pinggang. Sakit pinggang mau naik oh. Itu pasal kami panggil ayah. Oh, okey, okey, okey. Okey, okey. Jadi kadang-kadang dia orang larat naik, dia orang akan naik. Kalau tak larat dia orang pusing balik lah. Okey, okey. Okey, kemungkinan nak tengok pembentukan alam secara unik di sini lah. Nak? Okey, kita akan tunjukkan pada Encik sikit. Okey, yang ini macam perbentukan kepala kambing. Lah. Ayah, kepala kambing. Kepala kambing. Okey, yang ini pembentukan seperti gajah purba, gajah Mamat. Yang ini belalai dia. Okey, ini kepala dia dan ini badan dia yang besar. Okey, dia seperti macam sedang duduk. Okey, sekarang kita tunjuk pembentukan seperti harimau.
Okey, harimau sedang duduk. Ini kepala dia, ini badan dia, okey, ini ekor dia. Dia sedang duduk menerap. Okey, ini pembentukan seekor harimau macam harimau kumbang lah. Okey. Yang ni kuda, yang ni kaki kuda. Okey, yang unik lagi sekali, Chicken tengok kepala lembu kat sana. Okey, yang ini muncung dia, okey, mata dia tengah tunduk kat bawah. Okey, mungkin anda boleh lihat seluruh dengan telinga dia sekali. Lah. Oh, menariknya. Okey, sekarang kita tunjuk bentuk muka kucing ya. Okey, ini dengan mata dia dua, hidung dia. Tapi sayanglah kucing ni tak dimisai. Okey, ini pembentukan muka dia. Dan saya nak bagi tahu tentang keadaan yang seterusnya. Gua tempurung kita berusia menghampiri 400 juta tahun. Okey, 400 juta tahun. okey, masa itu mungkin Cik Chicken tak ada lagi kot. Saya pun tak ada lagi. Saya baru berapa tahun? Baru beberapa tahun. Okey, panjang gua tempurung kita 1.9 km mengikut sukatan dalam sungai lah. Okey. Jadi kita akan jalan sampai mana yang Cik Chicken larat lah. Okey, boleh insya-Allah. Boleh kita teruskan perjalanan kita? Boleh? Silakan. Boleh. Okey. Wanita boleh. Shikin terpegun dengan objek menyerupai wanita mengandung yang berdiri dengan rambut panjang seolah-olah menjeling ke arah Shikin. Selain objek itu, terdapat 25 lagi objek yang hampir menyerupai anggota badan haiwan, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Okey, lihat bentuk ni. Okey, penting yang kata batu tu tergantung. Ini yang keunikan. Tapi kalau Dia tak ada apa-apa yang tak ada apa-apa. menyokong dia dari bawah. Yang ini sebenar dia asal dia benda batu kapur tu jatuh di atas ujung batu. Batu macam tu ada takik kan? Bila batu tu air tu jatuh atas itu dia akan naik. Batu ni dah berusia menghampiri 300 juta tahun. Uish, lama. Itulah. Sebab dia punya saiz pun besar. Jadi Saiz besar. Dia 1 inci saja dia bercambah atau naik 100 tahun meninggal gitu. ya ke? Terlalu lama untuk dia naik lah. Apa yang pasti, antara mitos dan realiti, objek itu hanyalah kebetulan menurut pandangan mata kasar kerana ia sebenarnya wujud daripada hasil hakisan angin dan air. Kalau penonton nak tahu, gua ini pernah dijadikan markas pengganas komunis sekitar zaman darurat dahulu. Pusat rekreasi Lubuk Timah terletak 8 km dari Tol Simpang Pulai. Geo tapak mata air panas ini terletak dalam sebahagian gugusan banjaran Titiwangsa. Keseluruhan kawasan ini dipenuhi granit biotit berbutir kasar atau batu marmar. Air terjun Lubuk Timah ini telah wujud sejak abad yang ke-20 di mana terdapat empangan air yang dibina oleh pihak British untuk melombong biji timah. Apa yang menariknya tentang air terjun ini yang jarang kita temui di air terjun lain adalah di sekitar air terjun ini terdapat batu-batu marmar yang menghiasi kawasan air terjun ini. Bagi pengetahuan penonton di luar sana, di Lubuk Timah ini bukan sahaja ada air terjun, tetapi ia ada kolam air panas. Best ke tak best? Jadi selamat mencuba. Keunikan pusat rekreasi ini adalah kerana terdapatnya kolam air panas. Kolam air panas ini dibina semula dan terletak di pinggiran sungai dan air terjunnya yang mengalir di sisinya. Jika anda meneroka kawasan ini, anda akan menjumpai empangan lama yang dibina oleh Inggeris. Tujahan air daripada empangan ini membentuk air terjun yang sangat cantik. Empangan ini dibina di Sungai Anak Air Cina pada awal abad ke-20. Pembinaannya berkait rapat dengan kerja-kerja perlombongan biji timah pada waktu tersebut. Shikin bersyukur kerana masih berkesempatan melihat seni bina empangan Inggeris yang masih wujud di negara ini.
hampir 3 km dari Pekan Gopeng, siapa sangka wujudnya sebuah ladang gaharu seluas 120 hektar di tengah-tengah kampung Sungai Itik dan kampung Pintu Padang. Memasuki ke kawasan ini, Shikin telah melihat tembok besar persis tembok besar Cina. Kelihatan dari jauh, pohon-pohon gaharu seakan melambai kepada Shikin apabila ditiup angin. Pokok gaharu atau Aquilaria merupakan sejenis pokok yang hidup subur di hutan tropika dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dunia sejak dahulu lagi. Semua bahagian pokok gaharu dari batang, kulit, daun, bunga, buah dan rantingnya digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk seperti minyak wangi, ubat-ubatan, teh hijau dan kosmetik. Okey, sekarang Shikin berada di ladang teh gaharu. Teh gaharu pelik kan? Teh bunga kita pernah dengar, teh gaharu tak pernah kan? Tapi tak apa, jangan risau sebab sekarang ni Shikin tengah tunggu Encik William untuk terangkan kepada Shikin selanjutnya pasal teh gaharu. Hai. Ya, Shikin. Ya. Wah, nampaknya hari ni ceria aja. Jom. Ambil tiket dulu. Kita okey. pergi awak ke ladang gaharu. Okey, boleh? Ya. Shikin, tengok ini pokok gaharu semua. Weaving station ni boleh nampaknya keindahan suasana ladang gaharu ni. Berapa keluasan ladang gaharu ni? Oh, besarnya 226 buah. Ini padang bola sepak tu tercantum sama. Lebih kurang 300 ekar. 300 ekar? Ya, betul. Besar. Kami dah tanam 200,000 pokok semua ni sejak 1992. Lama dah, 25 tahun. 25 tahun dah. Ada berapa jenis gaharu yang ditanam di sini? Sini satu jenis saja. Sini gaharu dinamakan Agaroria jenis Hoga. Hoga. Satu jenis gaharu yang dikacupkan daripada antara 17 itu kita pilih yang baik, jadi cantum jadi yang terbaik. Agaroria Hoga. HOGA, Holistic Gaharu. Holistic gaharu, Hoga. Okey, macam daripada pokok tu sendiri kan untuk dijadikan teh ada berapa banyak proses, Cik William? Complicated juga, Cikin. Bukannya daun saja. Daun, ranting, akar, buah pokok ni semua boleh jadikan bahan untuk proses teh. Ya. Okey, kiranya ada banyak proses lah. Kiranya semua bukan daun je, ranting semua memang. Okey. Berapa lama untuk kita ambil daun-daun ranting semua tu dan dijadikan teh? Sejak 3 tahun, pokok dah besar, banyak ranting kan, dah boleh trim lah. Ambil tahan-tahan sama dengan daun semua sekali, buat teh. 3 tahun lah. 3 tahun. Tapi nak campur pokok akar tua yang 20 tahun ke atas dan buah gaharu tu untuk jadikan teh lah. Ancient Empress Formula. Tapi teknik moden lah. Teknik moden lah. Okey. Menurut Encik William, pembangunan ladang secara organik melibatkan kira-kira 200,000 batang pokok gaharu. Kebanyakan kos operasi dikatakan tertumpu kepada penyelenggaraan kawasan ladang, termasuk pembinaan jalan bagi memudahkan perjalanan keluar masuk kenderaan. Okey, Cikin, ini adalah buah gaharu. Nampak tak? Macam ni? Ya, macam tu aja. Dia paling besar pun macam ibu jari je. So inilah yang apabila kami buat teh kan, kita campur dalam tu. Campur dalam dengan daun-daun ranting dia sekali lah. Kiranya memang besar ni baru diambil ke atau kena tunggu besar lagi? Tunggu dia sampai masak. Sampai masak. Kalau masak warna ni juga bukan? Warna hijau, lebih besar sikit lah, gelap sikit. So masa tu boleh kita ambil campur lah. So bila buat teh senang aja, potong semua ranting semua sekali, ranting, daun, buah dan campur dengan akar pokok tua. Itu saja. Tapi ada cara proses lah. Itu rahsia. Rahsia? Okey.
Tapi kiranya ini belum boleh diambil untuk buat teh lagi kan? Boleh dah, Oh, 3 dah tahun. boleh dah? 3 tahun. Oh yelah 3 tahun. Saya ingat dia macam tunggu besar, tinggi dan besar lagi daripada kita baru boleh buat teh. Rupanya kecil macam ni pun dah boleh buat. Kiranya kena tunggu dia 3 tahun dan baru ambil dia punya Ya. dahan dan ranting-ranting lah semua. Okey? Okey? Okey. Faham? Come. Let's go. Kalau penonton nak tahu, gaharu yang ditanam secara komersial sejak 2008 ini merupakan jenis hybrid yang dikacukkan dengan 12 jenis spesies lain di Jepun. Shikin berpeluang bersantai di Holistic Gaharu atau Menara Gaharu di mana anda disajikan dengan pemandangan yang indah. Okey, sekarang ni Shikin nak ke stesen yang kedua di mana stesen ni menurut Encik William kita boleh pegang dan peluk pokok tu. Menurut kepercayaan Cina, pokok gaharu memberi feng shui yang baik kepada mereka. Lagi satu. Pada zaman dahulu, gaharu dan sarang burung walet selalunya dimasak bersama dan digunakan Maharaja Cina untuk tujuan kecantikan serta resepi umur panjang. Percaya bukan? Jom, Cikin. Kita pergi ke stesen ketiga yang mana dinamakan pokok cinta. Pokok cinta Ya, pernah tengok tak pokok pecinta? Tak pernah. Itulah. Ini you mesti nak pergi tengok. Okey. Shikin dibawa oleh Encik William untuk melihat pokok Loving Tree. Yang menariknya Shikin lihat, pokok berbatang hitam ini seolah-olah memeluk satu lagi pokok berbatang putih. Ya, nampak tak Cikin? Inilah pokok cinta. Oh ya ke? Nampak tak? Pokok ni dia punya akar dia berpeluk sama. Oh, itulah sebabnya dia dipanggil pokok cinta sebab dia berpeluk. Ya, macam sepasang kekasih. Macam kami. Okey. Pokok cinta ni dah lama di sini. Pokok ni sebenarnya masa kami nak tebaskan ladang ni, dia tak boleh. Mesin sampai dah kerap kali dah rosak. Oh, kiranya tak boleh tebas. Dia tak bagi kami tebaskan pokok ni. So stay dekat sini lah. Kiranya sampai banyak sekarang. percubaan yang telah dilakukan untuk tebas pokok ni tapi tak berjaya. Jadi itulah sebabnya pokok ni kekal di sini dan dinamakan pokok cinta. Ya, cinta abadi. Cinta. Dia tambahlah. Okey. Terdapat juga kunci-kunci yang dilekatkan di kawasan ini. Mungkin kepercayaan mereka, cinta mereka akan terkunci seperti mana terlekatnya kunci tersebut. Dalam ni ada nak buat apa-apa ke? Dalam tak ada. Tak ada. Ini sempadan kebun orang lain. Kebun orang lain. Ya, kita punya tempat yang sudah berbaga dalam sini. Ni lagi seminggu lah kan? Ya, lagi seminggu boleh siap. Yang sebelah kanan sini kita ada sikit design untuk bicycle track. Yang kita semua guna yang itu bicycle ring yang sudah lama, yang orang lain kena buang, kita kutip. You selalu naik bicycle ke?
I dah lama tak naik basikal. Masihlah. Masa kecil dulu. Bila besar kan sekolah, kerja, dah tak ada nak main basikal. Yang sebelah kanan sini padang. Kalau ada orang nak camp ke buat Kat sini lah boleh juga. jamuan ke, kita akan set up untuk buat jamuan event. Ini apa? Swimming pool biasa ke hot spring? Ada kids juga. Dua lah kan? Atas ni pun ada juga kan satu?